Datuk, boleh tak ulaskan isu perkembangan bajet semalam 2020? Okey, terima kasih kepada Malaysian Deadline yang sudi untuk mewawancara saya pada pagi ini. Berkaitan dengan bajet yang dibentang semalam oleh Yang Berhormat Tengku Zafrul, Menteri Keuangan Malaysia, saya lebih melihat bajet tersebut dibentang seolah-olah mengambil bajet lama, kemudian ubah angka. Ubah angka. Sebab itu kalau kita lihat dari sudut detailnya, tidak ada sesuatu yang baru yang boleh memberikan keyakinan kepada kita bagaimana strategi untuk mengatasi masalah peningkatan kos sara hidup, strategi mengatasi masalah inflasi dalam negara kita, strategi untuk mengatasi kenaikan harga barang yang dihadapi oleh masyarakat dan rakyat. Dan itu merupakan perkara pokok yang dihadapi oleh masyarakat dan rakyat. Semua peringkat lah bagi saya, semua peringkat berhadapan dengan masalah tersebut. Jadi saya lihat bahawa tak ada satu strategi yang meyakinkan apa ke arah untuk memulihkan ekonomi negara kita dari sudut memulihkan kedudukan ringgit kita ini berbanding dengan dolar Amerika dan sebagainya. Dan ini sudah tentu akan memberikan kesan yang berpanjangan kepada kita apabila kerajaan tidak melihat, tidak memikirkan bagaimana untuk mengatasi masalah kejatuhan ringgit Malaysia ini, kerana ini akan memberikan kesan kepada kenaikan harga barang yang berterusan dan berlanjutan sehingga pada tahun yang akan datang. Jadi ini hal yang saya lihat sesuatu yang tidak diambil oleh kerajaan untuk membentang sesuatu yang bersifat strategi. Sebab itu saya sebut kata tadi, dia macam ambil bajet tahun 2022, ambil buku bajet tu, kemudian dia ubah angka. Dia ubah angka. Yang ni dulu 500, sekarang naik 1000. Jadi, begitu. Jadi, apabila berlaku sedikit kenaikan pada bajet ini, jumlah kenaikan bajet berbanding dengan bajet tahun 2022 ini, kita berhadapan juga dengan masalah isu sumber pendapatan baru yang sepatutnya kerajaan mengemukakan apakah sumber pendapatan baru yang tidak membebankan masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Apa yang saya lihat ialah sumber pendapatan itu masih kekal dengan sumber pendapatan yang lama. Dan dengan keadaan ini, maka sudah tentulah kerajaan terpaksa bergantung kepada pinjaman yang akan sudah tentu pinjaman ini akan bertambah daripada masa ke semasa. Tetapi saya percaya bahawa kebimbangan masyarakat dan rakyat pada hari ini, apabila tidak ada sumber pendapatan baru yang dinyatakan dalam buku bajet ini, kebimbangan ialah apabila kerajaan tidak mempunyai sumber keuangan yang mencukupi untuk membelanjakan dan melaksanakan bajet ataupun belanjawan yang telah pun dibentangkan, akhirnya adalah yang dibimbangi sekarang ini ialah kerajaan akan balik kepada seperti mana yang pernah dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional satu ketika dahulu, ialah melaksanakan GST. Dan ini sudah tentu akan membebankan masyarakat dan rakyat, khususnya golongan B40, M40 dan sebagainya. Dan ini rata-rata kalau kita lihat bahawa kerajaan tidak menyatakan apakah sumber pendapatan baru, dan ini yang menjadikan kita menjangka bahawa akhirnya kerajaan terpaksa melaksanakan bajet itu dan akhirnya mengambilnya daripada rakyat melalui GST. Jadi akhirnya apa yang berlaku ialah belanjawan itu ialah belanjawan rakyat memberikan keuangan untuk kerajaan membelanjakannya. Maknanya melalui cukai GST. Bukannya kerajaan kabinet yang besar ini memikirkan apakah sumber pendapatan baru. Jadi saya agak rasa kecewa lah. Kabinet ni besar tetapi sumber pendapatannya kecil. Sumber pendapatannya tidak berubah, tidak bertambah dan tidak ada sumber pendapatan baru. Jadi maknanya pemikiran jumlah kabinet yang besar ini tidak menyumbang kepada membantu negara dan juga membantu rakyat, meringankan beban hidup rakyat, dan akhirnya mereka akan kembali kepada GST. Jadi kalau
kerajaan kleptokrat kembali mencengkam kuasa, kerajaan BN dan juga UMNO BN ini kembali mencengkam kuasa, saya penuh yakin bahawa jalan mudah bagi mereka ialah mengenakan GST. Khususnya apabila berlaku selepas daripada pilihan raya, maka pasti GST akan menanti rakyat semua. Dimaklumkan bahawa tahun depan akan ada masalah ekonomi global. Jadi apa kesan-kesan yang akan berlaku di negara kita? Ya, sudah tentu apabila krisis ekonomi secara global ini akan berlaku, maka sudah tentu kita akan berhadapan dengan krisis bekalan, barangan, makanan yang telah pun diperkatakan oleh ramai orang akan berlaku krisis bekalan makanan yang tidak mencukupi. Dan apa yang lebih penting ialah kita harus melihat kepada krisis yang berlaku terhadap ringgit kita. Bila ringgit kita jatuh, maka sudah tentu untuk mendapatkan bekalan makanan, untuk mendapatkan barangan keperluan untuk kehidupan kita, kita terpaksa bayar dengan harga yang lebih. Jadi ini yang perlu dilihat oleh rakyat, bagaimana kerajaan ini adalah satu kerajaan yang sangat lemah apabila dia tidak mampu untuk merancang sesuatu yang baik yang boleh memberikan kelegaan kepada masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Juga kita lihat walaupun disebut dalam bajet tersebut bahawa dari segi petunjuk makronya, kalau kita lihat bahawa apa yang telah diutarakan oleh Menteri Keuangan, seolah-olahnya KDNK kita ini meningkat 3 suku berturut-turut sebelum ini, tetapi semua itu tidak memberikan gambaran yang gambaran sebenarnya yang dihadapi oleh masyarakat dan rakyat. Kalau kita lihat lagi dalam petunjuk-petunjuk yang ditunjukkan semalam ini, tetapi tidak memberikan satu gambaran yang petunjuk ekonomi makro tidak cukup untuk buat rakyat bagi saya, kerana mereka ingin kini melihat satu pemulihan ekonomi. Sebab walaupun berkali-kali Menteri Keuangan menyatakan bahawa negara tidak berhadapan dengan krisis ekonomi, tetapi rakyat berhadapan dengan krisis kehidupan mereka kerana keadaan inflasi yang meningkat, keadaan kos sara hidup yang meningkat, ringgit Malaysia yang jatuh. Tetapi kita lihat bahawa dia ini tidak menjurus ke arah tersebut dan dia tidak memberikan kesan kepada merubah kehidupan rakyat. Walaupun disebut oleh Menteri Keuangan bahawa cukai pendapatan itu dikurangkan sebanyak 2%, cukai pendapatan individu dikurangkan sebanyak 2%. Dan dia kata bahawa ini akan memberikan lebihan wang dalam poket rakyat. 2% pengurangan cukai pendapatan itu dikatakan bahawa akan memberikan lebihan wang dalam poket rakyat, iaitu dia kata bahawa ini akan menjadikan purchasing power ataupun kuasa beli rakyat itu akan meningkat. Tapi dia harus ingat bahawa kejatuhan nilai ringgit Malaysia ini makin jatuh setiap masa, setiap hari. Dan kalau kita lihat kejatuhan nilai ringgit kita ini dengan pengurangan 2% cukai pendapatan, dia tidak memberikan apa-apa makna kepada lebihan keuangan dalam poket. Sepatutnya lebihan keuangan tersebut ialah untuk simpanan, untuk membolehkan simpanan masa depan. Tetapi akhirnya kita terpaksa berbelanja. Kerana apa? Kerana kejatuhan nilai ringgit menyebabkan kita perlu mendapatkan barangan, khususnya barangan makanan, barangan keperluan hidup kita ini berada pada kadar yang tinggi. Sebab itu kalau kita lihat report ataupun laporan
kedudukan pada inflasi dan sebagainya bagi tahun bagi bulan Ogos yang lalu menunjukkan bahawa inflasi makanan ni meningkat begitu tinggi, dan ini akan menyebabkan keadaan yang lebih buruk kepada kita semua, walaupun kita mengalami pengurangan. Kerajaan umumkan dikurangkan 2% cukai pendapatan, tapi tidak memberikan apa-apa makna kerana ini tidak dapat diselesaikan oleh pihak kerajaan dari sudut masalah inflasi. Okey, terima kasih.